Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Surah apa? 49. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jenis-jenis bersuci. Termasuk pula hukum yang menerangkan jenis-jenis bersuci. Dia kata bersuci terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama bersuci daripada najis, yang kedua bersuci daripada hadas. Bersuci ini maknanya taharah lah. Arab kata taharah, bersuci. Jadi dua jenis. Yang pertama at-taharah minan najis. Bersuci itu membersihkan daripada najis. Yang kedua bersuci taharah minal hadas. Bersuci daripada hadas. Sama ada bersuci daripada najis itu pada diri, pada pakaian, pada latar rumah kau anda, dia panggil bersuci daripada najis. Yang kedua bersuci pada hadas. Hadas dia pada badan. Dia tak duduk pada benda lain. Tak duduk di motosikal. Buat air sikit tak sebelum dia mandi motor junub. Dia tak beradak. Yang berhadas manusia, baik, suci daripada najis. Maksudnya najis yang hakiki, najis betul. Dia ada satu lagi najis ma'nawi, iaitu hadas. Pada makna macam najis. Ini bersuci daripada najis yang biasa ni lah, yang nampak kelis ni, boleh jamuh ni. Jadi belajar hukum taharah ni adalah fardu ain. Fardu tu maknanya wajib, ain tu maknanya diri. Tiap-tiap diri wajib belajar. Kalau ada di rumah tu 10 orang, yang 10 orang ni telah baligh. 5 orang saja yang datang turun belajar di surau, 5 orang lagi tak turun, berdosa 5 orang. Dia tak terakak dosa dengan sebab mari wakil 5 orang tu. 10 kena turun. Kalau balik belaka. Dah terlepas. Kalau fardu kifayah naik. 10 orang ada dalam sebuah rumah, seorang je buat. Terlepas hak 9, fardu ain dah. Ada 10 orang duduk, 2 mak, 8 orang anak yang telah balik. Seorang je mari, seorang je terlepas dosa, 9 orang menanggung dosa, meninggalkan menuntut ilmu yang fardu ain. Jadi gitu. Jadi yang mana-mana yang tidak datang, terus serah dia. Ini sebab membuat satu benda mungkar, satu benda maksiat, iaitu dia jahil tapi tak mahu belajar. Kita anggaplah yang tak datang itu semuanya belum balik. Sebagai husnuzanni. Arti najis pada bahasa semua benda yang kotor, dan pada syarak benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya sembahyang seperti darah dan air kencing. Pada lughah semua benda kotor adalah najis dalam bahasa Arab, termasuk air liur. Tetapi di segi syarak yang kita nak, segi fiqahnya, kotoran yang menghalang daripada sah umpama sembahyang.
Barulah dikira najis. Kalau kotoran yang tidak mencegah daripada sah sembahyang, kotoran yang bukan najis. Jadi air liur kotoran yang tidak najis. Air liur kalau kena dikait, sah sembahyang. Jadi tak masuk sini. Seperti darah dan air kencing baik, benda-benda najis. Benda apa kau najis? Benda-benda najis terlalu banyak. Kita akan nyatakan 7 perkara yang paling penting. Pengarang awak datang sini 7 perkara saja. Bukan 7 ni saja, tapi 7 ni lah yang ghalib berlaku. Ada lagi banyak lagi. Kalau kita ngaji dalam kitab-kitab fiqh, banyak disebut. Berpuluh-puluh kalau kita nak perincikan dia. Tapi 7 nak kali sebut dalam kitab fiqh manhaji ini. Yang pertama, arak dan semua cecair yang memabukkan. Arak dan semua cecair yang memabukkan. Khamar. Sebab apa dia kata arak padam dah. Lepas tu hari semua cecair yang memabukkan. Kerana arak ni khususnya untuk air yang dibuat daripada perahan anggur. Seperti wine dan champagne kalau zaman ini. Lain daripada itu dia panggil nabis. Buat daripada peraman kelapa, peraman kurma. Perang maknanya lain daripada anggur lah. Barley, gandum, beras dan sebagainya. Semua itu kalau dia cecair yang memabukkan adalah najis juga. Jadi bukan saja wine dan champagne yang najis, arak-arak jenis lain, minuman keras jenis lain yang bukan khamar pada lughah, tetapi pada makna juga khamar. Seperti brandy. Brandy bukan buat dengan anggur. Juga cecair yang memabukkan. Semua jenis liquor tu, jenis cecair yang nak suruh mabuk, najis belaka. Toddy. Benda lagi. Buat nama apa-apa pun. Dia buat cecair ni tujuan nak minum supaya khayal, supaya seronok hilangkan. Maka masuklah dalam perkara benda-benda yang najis. Beer. Beer tu bukan anggur. Apa lagi? Stout. Hitam. Bukan anggur. Banyak. Whisky. Kau pandai nama apa? Hukumnya najis belaka. Firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya arak, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah najis. Al-Ma'idah ayat 95. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghinggakan 4 perkara. Dan ada lagi, tapi disebut 4 perkara yang paling keras kemungkaran, maksiat yang dikerjakan pada ketika turun ayat oleh umat Arab. Yang pertama arak, kedua judi, ketiga tenung nasib, keempat berhala. Berhala dan tenung nasib. 4 perkara ni memang popular, menjadi adat kebiasaan orang-orang musyrikin Arab Mekah. Kerana itulah, walaupun ada lagi benda-benda lain yang juga najis di sisi Allah, tetapi sebut yang menasabah dengan tempat turun ayat itu sendiri. Kerana 4 perkara arak, judi, berhala, tenung nasib paling digemari oleh orang Arab ketika itu. 4 perkara, 1 perkara saja najis aini, iaitu khamar. Adapun maisir, ansab, azlam, najis pada maknanya saja. 4 perkara ni. Yang pertama, sesungguhnya arak. Arak saja najis ain, najis hakiki dia panggil. Adapun judi, berhala, tenung nasib, dia tidak najis pada zatnya, tapi pada hukum. Itu maksudnya. Jadi dalam 4 perkara ni, hanya arak saja kalau kena di baju kita, tak sah sembahyang. Hak 3 lagi sah. Baju kita setuh di berhala, sah tak sembahyang? Sah sembahyang. Baju kita setuh di daun teruk, sah sembahyang. Baju kita setuh di burung pipik, awak tenung nasib, sah juga sembahyang. Yang kata sungguh hakikinya
Nak cara bab najis ni khamar sahaja. Dah. Itu benda yang kita boleh jamak. Maisir, judi. Judi tidak najis. Kerana dia tak ada benda ni. Dia adalah perbuatan mukallaf. Amalan tu najis. Dan dosa dan haram di sisi Allah. Sebab kalau arak kita boleh tasawur, terima pada akas, kena pada kain kita. Tapi kalau judi nak kena kat ni. Kena kat ni. Apa basuh kain tu, Ji? Kena judi. Nampak? Maknanya najis judi ni bukan najis yang bahasa hakiki atau kau sungguh. Tetapi najis pada hukum. Kotor di sisi Allah. Haram hukumnya. Faham tu? Begitu juga berhala. Jadi bila arak ni najis, kena basuhlah. Bila kena pada pakaian, pada badan dan sebagainya. Siapa yang minum arak, kemudian dia nak sembahyang, biasa minum arak tak sembahyang lah. Tapi ada juga dia hak rasa minum arak warung. Sembahyang. Ni wak gila nak sembahyang. Wajib basuh mulutnya daripada kesan-kesan arak, kerana arak adalah najis. Dah dalam perut gua ni pula 13 botol. Dalam perut. Sah tak semayang? Kalau zahir sudah dibasuh, maka hak dalam perut tidak diambil kira. Tidak ada ulama yang mengatakan najis yang telah sampai ke dalam perut wajib dibasuh. Dengan dimasukkan air paip ke dalam mulut, tubik ke bawah. Nyanyi lagi dia. Jadi macam bubuh air dalam mulut kan. Dalam nu kata-kata arak semua najis dimaaf belaka. Kalau dikejap rohak kita nak semayang, hendak minum arak pun najis juga lah perut. Ada najis lah perut kita, orang jadi tak minum arak. Najis juga dalam nu indah water. Jangan main-main. Jabak so situ. Legang cawangan. Jadi dalam tak diambil kira. Judi ni perbuatan tu najis, perbuatan tu kotor, perbuatan tu keji di sisi Allah. Orang Arab jahiliah bukan ingat. Minum arak, judi. Minum arak, judi. Dia sepasang ni, kembar siap. Biasa kalau judi, minum arak. Minum arak, berhid judi. Memang godiknya lagu tu. Jadi ibu besar kali minum arak. Wal ansar. Berkorban untuk berhala. Sembelih untuk topekong dan sebagainya. Itu semua keji belaka. Wal azlam, tenung nasib. Dengan anak panah. Rijsun. Orang Arab jahiliah bila dia nak buat satu-satu benda, dia tengok nasib. Dia ada anak panah. Dalam bekas tiap-tiap rumah, dia ada 3 anak panah. Satu anak panah dia tulis go, buat. Satunya dia tulis jangan, tak buat. Yang satu lagi tak tulis benda, satu kena cabut semula. Maknanya kalau dia nak pergi satu malam ni, dia nak pergi jalan satu-satu tempat, dia pergi dekat bekas anak panah, dia pun cabut. Bila keluar boleh, dia pergi. Kalau keluar tak boleh, tak pergi. Kalau dia keluar anak panah tak tulis benda, cabut semula. Dia pakai nasib kot tu. Ni haram dan kotor ni, main tenung nasib. Kalau tidak ada seseorang yang mengetahui nasib walaupun nasib diri sendiri, melainkan Allah yang Allamul Ghuyub, yang sangat tahu dengan segala benda yang gaib. Kerana nasib kita di akhirat akan datang hanya ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Anak panah tak tahu. Cabut nak jalan, tengok anak panah tulis tanda, dia pun tak boleh, dia tak pergi jalan. Kalau cabut keluar anak panah ada tulis boleh, dia pergi patah buruk main buat. Ada apa? Jadi nak pergi, bila datang Islam, maka Islam suruh kita berdoa apabila nak keluar ke satu-satu destinasi.
Maka bila kita berdoa, maka perjalanan kita pergi dan balik di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada pengawasan yang lebih baik daripada pengawasan Allah, Tuhan yang menciptakan. Nah, jom buang benda-benda nasib lagu ni, buat mari kereta. Minta alih kereta bas nak masuk. MP3866. Orang Melaka ni. MP3866. Bas nak masuk Tempat dia parking semua tu bas. Baik. Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah arak dan semua arak adalah haram. Jadi daripada inilah, marilah segala jenis brandy, toddy, whisky, apa nama jual arak, yang bukan, walaupun bukan daripada perhan anggur, hukumnya sama dengan arak, kerana dia ada satu sifat iskar, iaitu boleh menghilangkan akal. Maka semua minuman-minuman tadi, walau ditukar nama lain sekalipun, walaupun nama untuk kesihatan, hukumnya tetap arak, maka hukumnya tetap haram. La yashrabanna nasun min ummati al-khamr. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, akan minum satu golongan manusia daripada umatku al-khamr. Hadis ini disebut oleh Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar dan kitab-kitab hadis yang lain. Akan minum arak akhir zaman. Mana suatu masa nanti sungguh akan minum. Kerana Nabi sebut dengan nun taukid sakilah, la yashrabanna, sungguh akan minum, bukan main-main, satu kumpulan daripada umatku, yakni di akhir zaman, al-khamr, akan arak. Ini berlaku sekarang, akan minum arak. Yusammunaha bi ghairi ismiha, mereka tidak letak nama arak di botol, tetapi menamakan dengan bermacam-macam nama. Nama lain. Dia tulis ini arak. Tak tulis. Dia tulis brandy, whisky, toddy, warna ke, cara ke. Habis. Habis. Jenis arak ni dia lebih kurang 400 lebih sekarang. Jenis liquor, jenis minuman yang memabukkan 400 jenis lebih. Hak dunia hidup reka semua. Daripada gandum campur bali saja, beras saja, beras bukit, macam-macam. Kalau orang putih tengok minum arak dalam kedai arak dia tu, kita kau macam-macam jenis, bukan sama tu. Ada yang tarik kurang manis, keras. Macam-macam persen. Campur air batu, semua tu haram berlaku. Hukumnya haram, tetap haram. Boleh nama apa pun. Selagi sifatnya ada, iaitu memabukkan, maka hukumnya haram. Sama macam riba. Dia tak tulis riba, dia tulis interest, dia tulis faidatun. Ini satu faedah. Hukumnya lama je. Dia tak tulis ribanya 8%. Tak sedap kat orang nak pinjam. Ayah haji, Tuan Haji nak meminjam dengan syarikat kami, jadi kami tawarkan sekarang ini potongan kami hanya kenakan riba 8% saja. Tak ada gawat cakap gitu. Buat kerja serta-merta. Manager kata mudah reti batu, orang kata riba. Kata interest pada. Dia gitu. Jadi kita pun terpedaya. Gitulah. Tokok nama dah jadi apa, dia zat sama je. Jadi berhati-hati. Dah kalau minum sikit mana? Minum sikit saja. Tak mabuk pun haram juga. Ma askara kasiruhu kata Rasulullah wa qaliluhu haramun. Apa yang banyak segelas baru mabuk, setengah gelas mabuk dah. Setengah gelas tu haram dah. Setitik pun haram.
kita ambil sedikit saja arak, kita minum, hukumnya haram sama juga macam hukum orang minum arak banyak sekali. Sebab orang yang minum banyak, dia tak mabuk dah, melainkan banyak tu dia kena minum. Orang yang tak rajin minum, mabuklah minum sebotol macam orang Melayu minum arak. Tak, kena sebotol, selakah tak ke depan, 5 tak belakang. Dah ada kaki cokeng lah lokang. Kalau Hindu minum arak, 2 tahun baru mabuk. Melayu pelik kan? Kena sebotol macam 3 lari. Dah ada rajin minum, macam dadah lah. Kalau pekat awal tiup, digunakan heroin. Pekat master 3 tiup, baru khayal, baru mari sting. Kalau pekat PhD 5 tiup sehari. Bukan tiup basikal tu. Dia mula astra, tiup basikal ni mula. Bang tiup basikal. Niat buat ubat. Tak apalah, jadi arak juga. Faham? Kerana Nabi pernah menjelaskan kepada seorang laki-laki yang bila telah turun ayat haram arak, laki-laki ini tidak buang arak, bahkan disimpan. Apabila diketahui Rasulullah SAW tanya pasal apa simpan. Semua sahabat-sahabat yang lain buang belaka. Dia kata bukan awak minum, tetapi nak buat berobat. Maka Nabi mati ayat. Sesungguhnya arak itu bukannya obat, tetapi hanya ia tiada lain melainkan adalah penyakit. Dia bukan obat. Dia penyakit. Jadi pasal berobat dengan arak tidak boleh. Nahu laisa bidak walakin dawa. Dia bukan penawar, bukan obat, tetapi penyakit semata-mata. Tak boleh berobat dengan arak. Sedikit minum haram dah. Dia kata sikit, persennya sedikit, haram juga. Sekarang itulah dipatuakan oleh mufti ulama-ulama di Timur Tengah, bahawasanya air Raibina itu haram kerana ada kandungan alkohol di dalamnya. Campur alkohol buat arak. Walaupun sedikit. Kerana tidak ada tujuan nak buat sedikit. Kalau kata darurah, bukan darurah. Raibina, minumlah untuk kuatkan anak anda berlambak di air lain. Nak kata darurah tak? Nak kata terpaksa kena capur, tak benda siapa? Tak. Dan ada orang kata tak ada pun dalam Raibina. Perkataan itu ditolak kerana pengurus tuan punya syarikat Raibina yang beralamat di England sendiri, biasa pada England, syarikat Raibina ni, dia sendiri mengaku memang ada alkohol di dalam Raibina. Dia sendiri, tuan punya syarikat kata ada, kita pula ni yang lebar kata tak ada. Dan nak bakar mana? Nak bakar tuan punya syarikat, nak bakar kita? Bakar tuan punya syarikat. Sahibud dari, nampak? A'lamu bima fihi. Tuan punya rumah lebih tahu apa yang ada di dalam rumah. Dia lebih tahu. Dia tuan rumah. Tak payah minum. Kalau minum dah nak buat apa ni? Jangan korek. Bukan datang. Bukan kita deki syarikat dia, kita nak keluar produk kita pula. Bukan. Nak tolong royak. Entah dulu nak minum kau mampu mu. Nak kabar dah. Tolong kabar. Pasal bina budak-budak, kita tak kira aku nak jahanam dah ni. Macam-macam benda masuk karung laba makan belaka dah. Anak-anak kita ni nak suruh bersih biar jadi molek, menjadi pemangkin, bagi serangan-serangan kufar di masa hadapan. Habis masalah arak. Jadi arak najis. Dadah tidak najis. Dadah tak najis. Mana dadah macam heroin, morphine, number 5 macam macam ni. Bawa ais, sabu apa dia belaka. Ganja. Pun dia lagi candu. Jenis-jenis pil. Semua itu adalah najis pada hukum, bukan najis pada ain. Maknanya kalau tangan kita kena heroin,
dak adik basuh letak gitu. Akad takbir. Kerana dia barang suci. Dia tidak diproses daripada najis. Kalau jenis tumbuhan candu, jenis tumbuhan daripada pokok popi. Dipotong pokok, getah dia buat keluar, jadi candu. Candu ni lah asal buat menjadi heroin dan macam-macam lagi. Dia tidak najis. Mana kalau kita ubah ganja 5 kilo atas belakang tu imam, sah semayang. Tu imam Bok Mali panggil. Umpamanya. Tapi dia tulis tepi jalan, najis dah dah. Kalau hak tulis itu maknanya najis pada hukum sahaja. Tapi kita syorkan tambah segi bawah tu juga najis arak. Ya tu pasang. Habis masalah arak. Yang kedua, anjing dan babi. Sabda Rasulullah SAW, tuhuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turabi. Apabila bekas seorang kamu dijilat oleh anjing seperti meminum air di dalamnya, maka sucikanlah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan pertama adalah dengan tanah, yakni air dicampurkan dengan tanah. Ini masyhur, kita faham sama-sama dah. Jadi anjing, inilah hadisnya. Nabi SAW kata, bila kamu ada baldi, dalam baldi itu ada air, kita tempayam, tupperware, makuk, purung, bekas air lah. Datang seekor anjing, minum air, dia jilat. Jilat ni bukan jilat baldi, jilat air lah. Kelek tengok, minum air. Dia minum dengan lidah. Biasanya tak guna lidah dia itu nak sentuh baldi, tak sentuh. Tapi baldi wajib basuh. Air itu jadi mutan najis. Pada jumhur ulama. Jumhur ulama. Sama ada mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Melainkan mazhab Maliki, dia kata bukan najis tapi wajib basuh. Cuma tak kata najis. Basuh atau tak wajib basuh. Basuh bukan kerana najis, basuh kerana taat perintah Allah, perintah Rasul. Ta'abudi dipanggil. Jadi khilaf kot sebut nama saja. Mazhab Maliki, basuh bukan kerana najis, basuh kerana ta'abbud saja, taat perintah. Kita basuh kerana sememangnya jilatan daripada lidah anjing menajiskan pula akan air. Apabila air itu telah najis, maka tepi baldi walaupun tidak bersentuh dengan lidah anjing, bersentuh dengan air itu, maka bekas tepi-tepi baldi, tepi-tepi bekas air kita menjadi suatu yang mutan najis, benda yang suci tapi telah terkena najis. Jadi air curah dan bekas baldi itu dibasuh 7 kali. Belah luar dah dibasuh, belah dalam air. Belah luar dah kena. Jadi basuh tu 7 kali. Salah suatunya dengan air tanah. Maknanya kalau 7 kali basuhan, satu basuhan mesti air tanah. Bukan air slow, air yang dicampur tanah. Kita ambil air bersih, kita ambil tanah, kita ubur. Kita ubur tu air tu sampai bertukar nama air mutlak menjadi nama air tanah. Lagi jernih, lagi tak jadi. Jadi bila kita ubur, keruh air. Keruh nama air tanah lah. Bila nama air tanah, maka kita pun bolehlah menggunakan sebagai basuhan air tanah. Basuhan air tanah ni nak buat nombor 1 boleh, nombor 3 boleh, keliang sekali pun boleh. Cuma yang paling afdal ialah basuhan yang pertama air tanah. Sebab bila dia menjadi basuhan pertama, maka basuhan yang kedua, ketiga, keempat, 5 dan 6 dan 7 akan membersihkan pula bekas-bekas air tanah tersebut. Dia gitu. Jadi kaifiat membasuh akan datang. Ini cerita tentang anjing dan babi. Ulama-ulama kata walau kana mazbuha, walaupun anjing atau babi ini disembelih tetap najis. Najis. Sembelih, putuh kat merah, putuh halkum. Najis itu. Sebab tu binatang ni ulama-ulama pakar mengkategorikan kepada 4 kategori. Yang pertama, hidup dan mati najis dulu, kini dan selamanya, iaitu anjing dan babi. Hidup pun najis, mati pun najis, meleh pun najis, tak meleh lagi najis. Kategori yang kedua, yang
hidupnya suci, matinya najis, iaitu binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, macam kucing, macam rimau, macam beruk. Tak, hidupnya suci, bila mati menjadi bangkai, najis. Yang kedua, binatang-binatang yang hidupnya suci, yang matinya tengok dulu. Mana pula? Iaitu seperti lembu dan kambing. Kalau matinya tidak sembelih, maka matinya bangkai menjadi najis. Kalau matinya sembelih, maka tidak menjadi bangkai, tidak menjadi najis. Yang keempat, tidak najis dulu, kini dan selamanya, hidup atau mati, iaitu manusia, iaitu manusia, ikan dan belalang. Atau anak salah satu daripada anak salah satu daripada anjing dan babi. Anjing kau pandai jenis apa anjing? Asal anjing lah. Dia anjing banyak jenis. Anjing banyak jenis. Kalau kita tengok kau macam-macam lah, telinga panjang, telinga pendek. Tak, jenis kecil ini besar, tak ada bulu-bulu panjang, kilat, hitam, biru bahaya. Tu. Macam-macam ni tak kira hak jenis. Hak jenis pula, hak jinak, hak dia, semua tu najis belaka. Saja ni adalah anjing atau anak beranak anjing. Hak orang bela, hak terlepas. Hak apa benda ni, anjing mu'alam, anjing yang digunakan untuk berburu, yang dibenarkan oleh syarak, tetap najis juga. Jadi kebenaran syarak untuk kita gunakan anjing ini sebagai pemburu, yang bila dia cekik binatang ni mati kita boleh makan, bukan mengangkat hukum najis, cuma membenarkan kita bela. 4 jenis anjing kita boleh bela. Anjing mu'allamah, anjing yang memburu, anjing yang jaga kambing ternakan dan lain-lain, anjing yang jaga harta kita, dan anjing yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang maslahat, seperti anjing dadah dan sebagainya. Itu dibenarkan bela. Walaupun benar, hukumnya tetap najis. Babi ni kias dengan anjing, kerana babi mimba bil aula, lebih kotor daripada anjing. Kalau makan ni lebih kotor. Anak daripada salah satu daripada keduanya, ataupun anak daripada keduanya. Anak maknanya anjing nikah dengan babi, tu big anak. Mak babi, ayah anjing, anak ambi. Najis juga. Najis, dia tetap najis. Ataupun dia dengan anak, dengan binatang yang suci. Anjing dengan itik. Tu biar anak. Antik. Barang lama tu. Lepas tu seorang sahabat pernah bertanya Nabi, bila Nabi cerita tentang anjing. Al-Hirah ya Rasulullah, dah kucing pun dia kucing. Dia tanya kucing. Tak. Kucing ni bukan masalah zaman kita, zaman sahabat dah. Duk melilit kaki. Duk melilit keting zaman Nabi lagi dah. Tak. Sehingga Nabi sebut dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kucing-kucing jenis tawafina bainan nas, jenis yang berkeliling pada kaki mana, duduk main sekitar manusia. Tak main jauh kucing. Kakak ni tidur atas batai. Kita apa lembek dia dulu tidur. Tuan rumah dah asuk dia dulu. Jenis kucing tak boleh tidur kotak-kotak. Kita bawa balik barang molek-molek, buka maknanya baru beli selimut, dia dulu faham. Makan nasi naik atas meja. Beli molek jalan tidur saji duduk. Kita dengar dah kreng. Jalan tidur saji masuk kuat ni, dah tepi dah ni. Dah ada sekor ikan. Jangan marah. Jenis duduk dengan orang. Allah Ta'ala cipta dia jenis duduk dengan orang. Kita marah. Tuhan buat jenis binatang yang duduk dengan orang ni, mana sabar duduk dengan orang. Allah Ta'ala tak cerita mana jenis yang duduk dengan orang ni, mana berok kabung, mana rohok kita. Tengah tidur duduk dalam kain, tengok berok sopaha. Tuhan tak buat gitu. Tuhan ni Rabbil Alamin, yang bijak atur pencaturan alam. Binatang-binatang mana sabar dengan kita. Jenis semua. Baik, jadi kucing, Nabi SAW kata, innal hira laisa binajasah. Sesungguhnya kucing bukan jenis najis. Tak ada masalah. Menurut riwayat Ad-Darqutni, salah satu dari air itu ialah dengan air tanam. Jadi 7 basuhan. Kalau bahan sabun mana? Sabun ganti tanah tak boleh.
Kena tanah juga. Sebab Nabi sebut dengan jelas, ulahunna biturab. Salah suatunya dengan turab. Dengan tanah. Sebut jelas dengan tanah, maka tidak boleh digantikan oleh sabun. Jadi tetaplah anjing dan babi ini, kalau dia jilat dalam beldi, beldi itu kita kena basuh 7 kali. Satu-satu dia basuhan dengan air tanah, dan air yang di dalam beldi mutan najis mesti dibuang, tidak boleh digunakan untuk bersucikan diri. Itulah menjadi mutan najis dengan najis muqalladah. Habis masalah anjing dan babi. Yang ketiga, bangkai, iaitu semua haiwan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Firman Allah Ta'ala, hurriman alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu bangkai. Pengharamannya kata ulama adalah disebabkan dia najis, dia kotor, jenis bangkai ini. Termasuk juga dalam hukum bangkai, semua yang disembelih itu berhala dan yang disebut dengan nama selain daripada Allah SWT. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud dan apa yang disembelih untuk lain daripada Allah, jadi tidak dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembelih untuk berhala, untuk pekong, untuk wali, jadi bangkai juga. Syirik sembelihan itu. Baik. Bangkai diharamkan kerana najis. Maka orang yang terjamu bangkai, apabila terlekatlah bangkai itu pada tangannya, maka wajib basuh. Kalau tak terlekat, dia wajib basuh. Yang kata wajib basuh ni kalau terlekat. Sebab itulah kalau kita jamu anjing, dan tidak lekat suatu daripada tubuh anjing daripada tangan kita, tidak wajib basuh. Ni kering, kita kering. Setelah dah bulu gosok, selah bulu dah lekat tangan. Maka tidak wajib basuh sesuatu pun. Sebab tujuan basuh menghilangkan najis yang telah terkena pada badan dan terlekat pada badan. Tetapi kalau najis itu keras, tidak dia sentuh badan kita dan tidak melekat pada badan walau sedikit pun, tidak wajib basuh. Macam sebut dari dia tak? Dia berok, tarik kerah. Kerah. Tidak basah, tarik dia. Kerah macam batu batang tu, berbau tu. Tak wajib basuh. Wajib basuh. Wuduk batal, wuduk kerana keluar suatu daripada dua kemaluan. Dah wajib basuh? Tak wajib basuh. Apa tujuan basuhnya? Tujuan basuh nak menanggalkan kotoran yang lekat. Dah ada kotoran, dah ada kerah. Kerah gini, pakor. Kering-kering. Ambil benda timbang pula tangan. Tak ada apa lekat tangan. Jadi dia kata tak lekat. Umpamanya. Tak wajib basuh. Dah nak basuh, kok pandai dah. Tapi hukum pakor kata tak wajib basuh. Yang basuh tu pasal dia cecair. Dia lekat pada tepi bira kerek telaga tu, maka wajib kena basuh mulut kerek. Faham? Habis masalah bangkai. Bangkai yang tidak najis ni istisna lah. Tadi dia kata semua bangkai, lepas tu dia kata setengah daripada bangkainya tidak najis. Terdapat 3 jenis bangkai yang tidak dihukumkan sebagai najis. Yang pertama, bangkai manusia. Bangkai manusia. Lepas tu kata kita ni bangkai ni kalau mati. Mayat tu dia buat kurungan. Mayat bahasa Arab, bahasa Melayu bangkai. Kasar bunyi tapi faham tak? Itulah bahasa yang tepatnya. Orang mati itu sebenarnya bangkai. Bangkai. Dah panggil mayat, itu bahasa Arab. Orang putih panggil body. Body. Body mana mayat. Bangkai manusia. Firman Allah Ta'ala. Dan kalau tak mau panggil bangkai, tak mau panggil mayat, nak panggil dia jenazah. Boleh ke jenazah? Boleh ke? Kau anda lah. Jangan guna bangkai, sudahlah. Maka orang guna bangkai. Walaupun dalam kitab kata bangkai, semalam tengok kitab Fiqh Haji kata manusia ni bangkai. Macam ada orang mati dikepung di nawak. Dia bertanya, dalam waktu turun apa bakar ayah? Walau boleh kata betul, tak boleh. Kerana pada adat menyalahi adat, dia panggil tak boleh. Kena ikut adat pula. Al-adatu muhakama, adat ni dipakai juga pada hukum, diraih oleh syarak. Orang negeri tu tak pakai kalimah bakar, kita guna jadi haram.
Tak reti basuh dia cakap apa ni. Orang hajar pun tak. Walaupun betul, ada benda betul yang kita tak boleh beritahu kepada orang. Banyak. Kita kena belajar. Benda betul, kalau kabur orang tak boleh. Ada tak? Tak. Bukan sesuatu ilmu. Ada benda yang betul, tak boleh kita nak beritahu kepada orang. Dalilnya walaqad, firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani adama. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Maknanya keturunan manusia, anak Adam. Maksud kemuliaan yang dikurniakan kepada manusia ialah ia ada suci sama ada ketika hidup atau mati. Inilah yang disebut dari ulama-ulama tafsir apabila menyebut akan tafsir walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kata Allah, kami muliakan keturunan Adam, anak cucu mereka. Yang mereka ini di antara makna mulia pada ketika hidup dan ketika mati, hukumnya suci, tidak najis. Nah, walau kafir sekalipun, kita sentuh dengan kulit orang kafir, tak wajib basuh. Nah, Yahudi, Nasara, bapak kafir, tak. Habis-habis jahat, apa dia habis-habis jahat? Perahu. Nak tepung dengan perahu, tak wajib basuh. Tak. Sebab dia anak Adam, masuk dalam ayat ni, tidak najis ketika hidup, dan bila mati pun orang yang telah mati kita sentuh, tak wajib basuh tangan kita. Dan dalam surah Taubah firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Hanya sahaja orang musyrikin itu najis. Guna pula. Nampak macam tandakut, macam belaga ni ayat. Tak. Maksud ayat ini, sesungguhnya akidah orang kafir itu kotor. Bukan tubuh badan, iaitu benda yang disyirikkan itu, iaitu pegangan mereka, akidah mereka, kepercayaan orang kafir adalah keji dan kotor itu, bukan tubuh badan. Al-Bukhari meriwayatkan sabda Rasulullah, subhanallah, innal muslima la yanjusu. Maha suci Allah, sesungguhnya orang Islam itu tidak najis. Ini jelas lagi dalam hadis Bukhari. Nabi sebut dengan lebih detail, orang yang Islam itu tidak najis. Ibnu Abbas menyatakan orang Islam tidak najis sama ada semasa hidup atau mati. Riwayat Al-Bukhari ketika melakukan komentar dalam kitab jenazah, bab memandikan mayat dan mengambil wuduk untuknya. Kemudian, itu yang pertama, bangkai manusia dikecualikan daripada bangkai haiwan-haiwan lain, maka tidak dihukumkan najis. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, bangkai ikan dan belalang. Ikan mati boleh makan, ayam mati tak boleh makan. Nah, mereka mati sembelih. Boleh ikan mati, memang orang makan ikan mati. Tak sembelih. Sabda Rasulullah SAW, uhilat lakum maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal hutu wal jara, wa ammal damani fal kabidu wat tihal. Dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua bangkai tersebut ialah ikan dan belalang. Dua darah pula ialah hati dan limpa. Jadi disebut dengan jelas, uhillat lakum maitatani, dihalalkan bagi kamu dua jenis bangkai. Mana halal ni boleh makan, tak payah sembelih. Hak lain kena sembelih. Pertama Nabi kata al-hut, iaitu belalang. Belalang ini boleh makan, bukan belalang tu. Belalang besar, belalang kunyit tu. Wal jarak, dan belalang. Al-hut ikan, wal jarat dan belalang. Ikan ni semua jenis ikan, melainkan ikan yang beracun. Semua jenis ikan boleh makan, melainkan ikan yang beracun. Beracun tu edak dia memberi mudarat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kena raih pula ayat tu, jangan kamu sengajakan memberi kerosakan pada tubuh badan kamu. Dan air jenis benda tu beracun makan juga. Jadi bukan kerana dia tu mayat ikan tu, bangkai. Suci dah dia halal dah, tapi kita tak boleh makan kerana ada racun. Tak? Dia gitu. Semua jenis ikan yang mati tak payah sembelih. Memang tak sembelih, dia kepik dalam buka makuh dah ikan. Tak? Jadi boleh makan. Hak lain tak boleh makan, melainkan kena sembelih. Dan kalau nak sembelih juga ikan tak ada masalah dah. Tapi tak ada orang suruh jadi bodoh pula. Tak? Dua jenis darah pula, iaitu hati dan limpa. Hati dan limpa, dia asal daripada darah, dia jadi ketulang. Satu daripada organ badan yang penting dalam tubuh badan binatang dan manusia, hati dan limpa. Limpa boleh makan, hati boleh makan. Darah ayam tak boleh makan, darah ayam.
Darah duduk di urat tak apa. Kita cara kita makan perah ayam, tengok ada urat. Tak, di bibir tulang. Boleh makan. Boleh makan daging ayam tu sekali dengan urat darah tu boleh. Yang tak bolehnya kita koyak, jumpa kat darah tu kutip buat suku spiring nak darah tu. Tu baru tak boleh makan. Dia gitu. Macam makan ulat duduk dalam jambu lah. Ulat duduk dalam buah. Boleh makan dengan ulat-ulat sekali dengan buah. Pasal apa boleh makan? Pasal susah nak buang. Apa sebab susah nak buang? Pasal kecil. Faham pada tu kalau ulat besar, susah ibu kaki cakap. Sebab mudah buang. Kita buka buah jambu, ada besar-besar ni ulat duduk dalam sekor. Tak boleh makan. Pasal apa? Pasal mudah buang. Dan yang Nabi kata dimaaf pasal halu. Bila halu payah nak buang. Ni kata ad-dinu yusr. Agama itu banyaknya nak beri kemudahan. Dan kalau siapa besar botol ni mana boleh makan. Duduk dalam buah putih. Tak masuk pula. Yang kata maaf sebab sedikit. Sama macam tahi lalat. Tahi lalat maaf. Tahi lalat tu lah. Bukan tahi lalat hepoh ini. Bukan tu memang tak najis tu. Tahi lalat ni mana lalat dia berok. Dia naik duduk atas kain kita, tapiah kita, atas muka kita, berok. Berok. Tapi tak bunyi lah. Tak dengar lah. Pasal kohor. Pasal apa? Tafsir dah dimaaf. Pasal kecil. Tengok bawah mikroskop baru nampak. Tengok dengan mata tak nampak. Melainkan $6 million man. Baru nampak. Jadi walaupun memang sahih ada najis, dimaaf kerana kecil sangat. Pasal apa maaf? Pasal tahi itu kecil. Bapa kecil? Pasal lalat tu kecil. Dan kalau lalat besar yang sama, dah maaf. Gitu. Lalat besar beledi saya kau. Duduk tak kepala ujung kepala. Lepas tu berok besar ni. Tarik lalat. Dah maaf lah. Ni pasal kecil. Darah yang mengalir nanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada masalah ni. Dia baca minggu lepas saya tak ingat nak jawab ni. Hamba Allah ingin meminta penjelasan berkaitan masalah tersebut. Pertama, suami saya mempunyai masalah dan saya pun mengajak suami berjumpa bomoh untuk berikhtiar mengubatinya. Tetapi suami saya mengatakan sekiranya saya berjumpa bomoh akan jatuh talak ke atas saya. Oleh kerana itu saya membatalkan niat saya. Setelah setahun suami saya akhirnya menceraikan saya juga. Dan suami saya telah rujuk semula dalam masa sebulan. Soalannya, adakah boleh saya menurunkan kembali niat saya untuk berjumpa bomoh dan adakah talak akan jatuh kembali? Ini tak jawab lagi tak? Dia suami isteri, dia nak berubat. Isterinya nak berubat dengan bomoh. Bomoh ni nama kapung lah. Nama barunya doktor. Nama Arabnya tabib. Hukum berobat dengan bomoh, dengan doktor, dengan tabib ni, dia ada hukum. Kalau menggunakan kaedah yang dibenarkan syarak, maka harus berobat. Walau orang panggil bomoh. Walau orang panggil tok batin sekalipun. Dia bukan kata nama bomoh tu jadi haram. Atas kaedah rawatan. Kalau kaedah rawatan itu canggah dengan syarak, doktor pun haram kita berobat dengan dia. Boleh berobat dengan doktor, tetapi menggunakan kaedah yang diharamkan oleh syarak. Tak boleh. Seperti kaedah memasukkan mani orang lain ke dalam isteri orang lain kerana suaminya mandu. Menggunakan kaedah perubatan moden. Tu bomoh tak ada ni. Tu bomoh jenis pindah mani gini tak berhenti. Jilat ada tu. Tu tahu bomoh tu. Tu tahu bomoh pening. Jenis pindah-pindah rahim, jenis maknanya membiarkan embrio di dalam makmak, di dalam tabung, dalam bekas, suntik balik masuk dalam rahim. Ni adalah doktor-doktor moden. Jadi kaedah ini bertentangan dengan syarak. Masukkan mani orang lain untuk dibiarkan, disenyawakan dengan telur isteri orang lain. Dengan reda suami dia sekalipun, hukumnya haram. Tak boleh juga berobat dengan doktor lagi. Jangan kita silap faham. Bila sebut bomoh, tak boleh berobat dah. Mana tok bomoh ni? Hak jenis berobat kapung. Panggil tok bomoh. Tak. Tok panggil doktor tak apa dah. Molek sikit. Yang molek kita tukar nama doktor lah. Tak. Bomoh-bomoh kapung ni. Sedap sikit dengar. Ni tok bomoh bunyi. Jadi, dia nak berobat dengan doktor, dengan bomoh. Suami dia kata, kalau mungkin berobat dengan tok bomoh, jatuh talak. Jatuh talak.
Dia pun batal niat, takut nak pergi. Nah, puang tak babi. Kali ni biasanya larang dah ni acak kali. Jarang kali dah pertama kali waktu pergi. Taklik kali dah. Biasanya habis dia. Pergi juga jatuh kalau. Taklik lah. Cerai taklik dia panggil. Dia pun batal niat. Dah pergilah berobat. Setelah setahun suami dia cerai juga dia. Tak, cerai juga. Dan telah rajak dalam masa sebulan jadi isteri suami isteri semula. Habis cerita. Lepas tu boleh tak dia nak pergi balik ke tempat Tok Bomoh hari tu. Tengok kerah dia nak pergi lagi. Babi-babi semua kau puang dia. Dia nak pergi lagi kat Tok Bomoh. Adakah talak akan jatuh kembali? Dia apabila belum habis lagi 3 talak, maka taklid itu masih laku. Dia taklid ni dia mengikut akan keharaman nikah. Bila dah haram nikah, maka hilang taklid. Haram nikah, hilang taklid. Haram nikah kan 3 kali cerai. Tak boleh nikah dah lah. Tak, taklid hangus. Cerai pun hangus. Batu orang yang cerai tolak satu. Tak. Lepas tu dia lama tak nikah. Lama tu baru nikah semula dengan janda dia. Ada pula se. Padahal lama dah. Dia nak habis se tu, kena habis 3 dulu. Baru habis. Baru dipanggil kosong-kosong mula. Taklid gitu kok. Dia keras. Dia cerai lama dah ni. Sekarang ni tahun 2006 bulan Mei. Tak. Dia nikah balik. Baru nikah petang tadi. Dia cerai bila? Cerai belum bawah merah. Lama lah. Tak, bawah merah tahun berapa Haji Mat? 26 tengok. Orang pandai tahu. Sebab tu kita tak tanya orang lain. Tanya orang lain macam tanya tiang. Tahun 26, maknanya sekarang 2006. 80 tahun dah cerai. Nikah semula. Ada lagi 1-0. Ada talak dah. Hak dulu. Jadi ada tinggal 2 lagi. Nampak lagi? Hutang dah habis. Taklid itu dia keras. Tapi dah 3 talak dah. Tak boleh dah nak rajak. Tak boleh dah nak nikah semula. Mereka kena nikah dengan suami kedua. Dia nikah dengan Cina buta. Cina buta nikah 2 hari. Maku Cina buta. Kahwin balik dengan dia semula. Maka kosong-kosong semula. 2-0. Taklid jadi kosong juga. Sama macam dahil semi pro. Bila buka musim baru, kosong-kosong mula belakang. Dapat piala bagi habis dah, hak terpang dah pula. Kosong mula, takkan bawa ni 3-0 mari ada dah. Dia bukan. Tu separuh akhir. Tak, habis cerita dah. Tak ada kita dah. Maka kebanyakan yang ramai di kalangan ulama fiqh mengatakan taklid ini tidak boleh ditarik balik. Maknanya kita rakyat satu kaum untuk kemudahan lah. Kebanyakannya tak boleh tarik balik. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab Hambali mengatakan barang siapa yang telah melafazkan taklid boleh menarik balik taklid tersebut. Dan bila berlaku mu'allaq, benda yang disebut sebagai taklid, maka tidak jatuh talak. Jadi ingatlah lain kali kalau ada taklid, aku taklid pendapat mazhab ulama mazhab Hambali pada menarik balik taklid yang telah aku sebut. Mari kita dah nanti ini habis. Mahal tu fatwa tu. 2 riyal dah bukan harga. Kita kutip 2 riyal seorang ni. Jadi saat ni dah terjawab dah masalah tadi Yang kedua, apa maksud bila kita qiyam dalam solat, 2 jari kanan itu jari telunjuk dan jari tengah di atas tangan kiri. Jari telunjuk dan jari tengah atas tangan kiri. Pegang gini. Dia pegang gini. Dia di dalam hadis Nabi SAW kata sahabat Nabi menggenggam tapak tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian tak khabar kaifiat genggam. Gini ke tak khabar. Tapi yang segera faham genggam ni dipegang gitu. Tak,
dipegang lagu tu. Maka inilah yang lebih afdal dengan cara dipegang akan pergelangan tangan kiri. Dan inilah yang paling banyak yang diriwayatkan apabila dilihat sendiri oleh para sahabat. Lepas tu setengah daripada ulama mengatakan kalau letak jari ni di atas pergelangan dan dipegang dengan ibu jari dan baki daripada jari pada bawah telapak tangan kiri adalah tidak mengapa. Tak apa lah. Tak apa. Nak pegang mana-mana pun gini saja. Gini tak apa. Gini tak apa. Tak. Gini saja tak apa. Tak payah balah lah. Cuma hak kuat, hak comel ni pegang. Dia pegang. Pegang ni. Lalu begitu tak batal mayang. Sebab hak kata Nabi buat dengan 2 jari, 1 jari tak ada lagi. Nabi pegang. Satu riwayat tu Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri. Tak lagu mana tak tahu. Dan melainkan dalam bab tahiyat lain Nabi menggenggam semua jari melainkan telunjuk. Itu sebut dengan jelas. Kita bahan 2 telunjuk baru tak jadi. Ni hak pegang ni. Anda pegang mana-mana pun. Cuma hak comelnya pegang begini. Setengah pendapat mengatakan bahawa beri salam ke kanan dan ke kiri bermaksud kita beri salam pada malaikat. Dan setengah lagi mengatakan kita beri salam pada orang berada sebelah kita. Apa pendapat? Jadi ulama-ulama fiqh biasanya sebut masalah ini dalam bab salam sebagai tambahan daripada rukun dan sunat. Yang sunnah yang datang daripada Nabi sallam. Yang sunnahnya Nabi berpaling kanan dan kiri. Yang hadis-hadis yang sahihnya kelihatan pipi Nabi oleh orang yang di belakang. Tetapi niat beri salam kepada malaikat dan orang yang sebelah kanan daripada mukmin, ini adalah pandangan-pandangan daripada ulama-ulama salafus salih. Jadi tidak mengapa kita amalkan. Jadi sebutan ulama-ulama kata sayurialah kita niatkan memberi salam ketika kanan itu, kita beri salam kepada segala makhluk Allah yang beriman, sama ada manusia, jin dan malaikat. Ini yang disebut oleh ulama-ulama. Contohnya Syekh Khatib Syarbini sebut di dalam kitab Mughninya bahawasanya ada kita digalakkan berniat belah kanan kita sama ada belah kanan kita kawan kita sebelah makmum ataupun malaikat atau jin-jin Islam yang beriman, maka masuk juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk segala mereka yang beriman. Kiri begitu juga. Jadi bukan untuk manusia saja dan bukan untuk jin atau malaikat saja, semua makhluk yang beriman, maka kita niatkanlah ketika kita memberi salam tersebut. Soalan seterusnya. Hukum berjimat dengan isteri memakai kondom, adakah berdosa? Mengurat wanita atau anak dara dengan main mata dengan tujuan untuk berkahwin atau tidak untuk berkahwin, apa hukum? Haji Mat tanya. Baik. Maksudnya bila memakai kondom bersama isteri. Jadi ulama-ulama mengatakan adalah pandangan jumhur ulama tidak meletakkan mani di dalam rahim isteri, hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Dibenarkan oleh syarak. Dengan syarat janganlah dengan niat jikalau dapat anak takut tak cukup rezeki dan seumpamanya. Kalau tujuan lagu tu maka tidak dibenarkan. Ini juga masuk dalam kaedah merancang keluarga. Dirancang keluarga ni supaya tak rapat sangat, tak akan nak kejauh. Umpamanya dan nak suruh jarangkan sedikit, dia guna kondom. Jadi hukumnya harus. Hukumnya adalah harus. Tak dosa. Ini pandangan yang ramai di kalangan ulama. Dibenarkan oleh syarak. Lepas tu maknanya dia kata bermain mata dengan perempuan tujuan kahwin. Sebab pergi main mata pula. Kelabu mata kawan tu pergi main mata dia. Maknanya badi tengok lah, mu tengok aku tengok mu. Tujuan nak kahwin atau tujuan tak mau kahwin. Kalau gini, kalau tujuan nak kahwin biasanya dibenarkan lah. Kita nak tengok dia nak tengok kita. Memang dia sunat tengok. Seorang perempuan, seorang laki-laki di zaman Nabi SAW pernah
berhasrat untuk berkahwin. Dan Nabi memberi nasihat kepada dia, engkau tengoklah dulu perempuan itu. Nabi suruh kita tengok. Orang Ansar. Perempuan ni orang Ansar. Orang Ansar, kerana Nabi kata perempuan Ansar ini ada sesuatu pada mata. Takut mata dia. Mu tengok mata dia tak macam mata orang lain. Kan mata kita ni di atas kaum kan. Ada jenis kaum tu mata tak nak buka sikit je. Ringkai je kata. Faham tak? Jenis mata luas. Kejar pun luas juga. Jangan buat jenis mata. Ada mata teduh, ada mata kelabu, macam-macam. Jadi perempuan Ansar ni ada kelainan pada mata. Nabi kata mata ni ada kelainan. Maknanya dibenarkan sahabat ni nak nikah lagi, dia tengok mata ni. Nanti boleh orang panggil bertentang mata boleh kan. Tidak ni bagi tamu, takut bagi tamu, lepas tu buat turun ke tanah bagi petang. Tu baru tak boleh. Tapi tengok tu dia nak nikah, tak mana tahu tengok mata dia, takut mata sutil kira. Tak. Tengok ni dibenarkan dah. Tapi bukanlah sengaja bermain-main, tidak dibolehkan. Tujuan tu dah. Tujuan kita benar, maka niat kita untuk buat berkahwin, jikalau kita kenal, kita boleh tengoklah semua anggota yang ada pada mukanya dan yang ada pada dua pergelangan tangan. Lain pada tu tak boleh. Tekak dah boleh tengok, belakang dah boleh tengok, perut lebih lagi. Tak? Boleh tengok semua anggota pada muka, hidung. Dia photobik kita tengok. Lenggok kan nak tengok lubang hidung? Tak apa. Kalau tahu takut sumbat dengan tuduh botol ni gitu. Boleh. Tapi tujuan kahwin, tujuan bermain-main tak boleh lah. Tidak boleh. Soalan yang terakhir, dia ada lagi banyak ni kita dah masa ni. Apa pendapat Ustaz mengenai perkahwinan misyar yang heboh diperkatakan kini? Bolehkah di dalam Islam? Bolehkah isteri minta cerai kiranya suami tak tertanggung batinnya? Yang kedua, mengikut Ustazah Ustazah Cakar Harimau. Dia digelar pula. Menurut Ustazah Cakar Harimau, baru-baru ini mengatakan isteri yang tidak ikut kata suami walaupun isteri nak pergi belajar agama dikira menderhaka. Dan beliau memberi contoh di zaman Nabi SAW. Yang ketiga, apa hukum suami kata belajar agama benda kau? Gitu. Tulisan dia lawa sangat tak? Kalau lain dia baca minggu depan. InsyaAllah dia jawab ni. Untuk yang terakhir. Baik, sekarang ni tengah heboh tentang nikah misyar. Heboh tentang nikah misyar. Dia kata bolehkah dalam Islam? Jadi ulama-ulama jawab, banyak dah yang jawab. Ramai dah yang jawab. Ada pro dan ada kontra. Benda ni dengan ijtihad masing-masing daripada ulama, maka bila ijtihad dia adalah berlaku pendapat yang berbeza-beza. Di antara negara yang telah menghalalkan misyar itu Arab Saudi. Sebelum itu nikah misyar ini iaitu kita pernikah yang dilakukan oleh biasanya orang yang bekerja jauh daripada kampung halaman. Dia bergulang ke Kuala Lumpur. Orang Terengganu bergulang Kuala Lumpur. Seminggu 2 kali bawa lori. Kadang-kadang lori bawa dia orang dah lah. Jadi bergulang. Di sana dia nikah dengan tujuan supaya bila menikah dia ada tempat untuk bermalam. Tak, umpamanya ada orang tolong nanak nasi ke dia. Tak, kalau tidak tidur bawah lori. Tak. Lepas tu bini ada dah sini. Tak, ada dah sini Kuala Menjang. Umpamanya. Tu hak kampung nikah di Nur. Maka bila nikah di Nur, maka dia tak boleh duduk lama di sana. Maka giliran-giliran biasanya tidak sama lah. Biasanya giliran tidak sama. Banyak akan gugur hak-hak perempuan, gugur giliran. Dan kadang-kadang tak ada nak beri nafkah batin atau nafkah zahir, tetapi dipersetujui oleh isteri tersebut. Itu panggil nikah misyar. Isteri setuju. Kalau tidak setuju tak boleh, haram. Tak, hak isteri itu atas suami.
Isteri setuju tak apalah nikah dengan kita, mari seminggu sekali, tidur sini 2 malam, tidur di 5 malam, ataupun sebulan sekali mari. Jauh Indonesia. Dia nikah dengan Indonesia, sebulan dia tidur sehari dia dengan bini Indonesia. Nikah ni siam dia panggil. Tak, 29 hari lagi nikah hak Terengganu ni umpamanya. Orang kata tak apalah. Dia 40 hari ni sehari pun. Maknanya pada saya tak ada suami, tak langsung tak ada suami tempat teduh, ada juga awak 40 hari sekali pun. Atau pada balik tu ada lelaki boleh tahan kira. Dia begitu. Jadi dia reda, tak apalah giliran dia makan minum dia tak apa, dia halalkan, tu panggil nikah misyar. Maka ulama-ulama di Arab Saudi mengatakan harus. Yang terbaru Mufti Mesir, Syekh Nasir Farid Wasim mengatakan hukumnya harus dibenarkan dengan syarat hendaklah pihak perempuan menghala dan menggugurkan hak-haknya yang sepatutnya didapat seperti giliran makan minum dan seumpamanya. Tak. Lepas tu yang terbaru lagi Tuan Guru ni Abdul Aziz. Tak. Betul tak? Mengatakan harus dengan syarat isteri yang memberi keizinan, isteri yang jadi misyar, isteri yang tengah jalan. Kalau suami yang paksa tak boleh. Tapi dia yang gugurkan hak dia tak apa. Macam poligami lah, begitu dia gugurkan hak dia, malah kita tak apa, tak hari tak apa, dia surah tak apa. Dia kata gitu. Tak ada hak. Yang jadi wajib tu dia tak gugurkan hak dia. Ataupun orang yang isteri seorang. Isteri seorang tapi isteri dia kaya. Yang suami dia miskin. Isteri dia gaji 13,000 kontraktor. Suami dia 350. Dia kekek. Umpamanya. Isteri dia kata, "Pak bulan-bulan rumah sewa kereta abang saya halal tak payah keluar. Abang taruh pitih lah. Pak bayar waktu motor lah kat abang tu." Faham tak? Saya belaka, maka gugur hak suami. Ini cerita betul. Suami tak boleh gugur hak orang lain. Tuan punya hak yang boleh gugur. Tak? Ini. Kemudian orang yang rasa tak senang hati, tak mau beramal ni, tak usah beramal. Tapi benda ini ada ulama-ulama yang telah pun mengatakan harus, dan beberapa orang ulama lagi yang kita tidak sebut tadi. Kemudian dia kata isteri yang nak pergi belajar agama pun dikira derhaka kepada suami kalau suami tidak izin. Yang sebenarnya tidak. Di dalam kitab-kitab fiqh pada masalah nusyus, ulama-ulama mengatakan dengan jelas bahawasanya suami berhak melarang isteri daripada keluar daripada rumahnya, melainkan keluar itu untuk perkara yang wajib, yang tak dapat tidak, yang mesti dilakukan oleh pihak isteri. Maka kalau perkara yang wajib, keluarnya isteri dalam keadaan tidak diizinkan oleh suami, maka tidaklah menjadi derhaka. Gua ni pelik ni, cakap harimau. Dia kata walaupun isteri nak pergi belajar agama, dikira derhaka juga doktor. Pendapat ustaz cakap harimau ni cakap harimau ni. Muka macam harimau. Jelas tidak derhaka. Benda-benda yang dia mesti buat. Contohnya suami wajib ajar agama kepada isteri, tetapi suami tak mahu ajar, maka isteri berhak keluar untuk belajar. Tapi benda yang wajib lah. Benda yang wajib. Suami wajib mengubati isteri yang sakit, tetapi suami bukan doktor, maka suami tidak berhak untuk melarang isteri keluar berjumpa dengan doktor untuk mengubati penyakit. Kerana berubat itu adalah satu kewajipan. Itu contoh-contohnya. Patut apa hukum suami kata belajar agama benda kau? Nak kata buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala
haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu surat apa? 49.